Okay, so ready? Kita boleh tengok ke last kita berhenti dekat ni, slide ni kan, betul kan? Kita dah check tadi, and then kita masuk ke alright, medium access mechanism. Okay. So we continue to subtopic chapter 5.4. IEEE 802.11 medium access mechanism. Right, so here is a flowchart kan. Okay, macam mana kita nak hantar message, nak transmit frame. Okay, start dia kat mana? Siapa nampak? Start dia dekat transmit frame kan sir? Mesti kita cari mana nak hantar frame kan. Sebenarnya kita start kena start dekat kita nak hantar frame, tapi kita kena tunggu juga, wait for frame to transmit. Right. Macam biasa, besarkan cursor. Pakai cursor mana? Yang ini tak ada dia punya indicate. Alright, so we start here. To transmit frame, macam mana pun kita kena wait for frame to transmit. Okay, so maksudnya kita kena tengok, check medium, is it free to transmit ataupun medium tu tengah pakai kan. Kita punya channel kita tengah pakai. Apa beza channel dengan medium? Medium satu komponen untuk transmit benda tu. Kalau channel adalah tempat yang bila dia nak transmit benda tu. Macam tu lah lebih kurang. Okay, so betul. So maksudnya medium, kita nak hantar pakai apa kan? Pakai apa kan? Medium penghantaran. Okay, so dalam medium ni kita akan ada channel lah, betul tak? Kan, maksudnya kita nak hantar, dia dalam medium ada berapa channel, channel mana yang available, macam tu lah kan. Alright. Okay, kalau kata traffic tu busy, medium tu tengah pakai, tak boleh nak transmit, so dia kena wait until current transmission end. Okay, kalau kata dah boleh hantar free, so dia boleh hantar, dia tak hantar lagi sebenarnya, dia kena guna IFS. Dia kena wait IFS, and then kalau kata okay, line clear, dia baru transmit. Okay, so maksudnya dia bagi ada masa sikit lah, dah clear, so dia kena wait clear, memang clear, betul-betul clear, baru dia transmit. Because dalam masa yang sama dia nak transmit, ada orang lain pun dia perasan, dia sense benda tu adalah clear untuk katakanlah ada dua, A dengan B nak transmit, betul tak? A dengan B nak transmit. Lukis. Mana pen ni? Laser pula lah. Okay, so Wi-Fi lah, Wi-Fi. Okay, so ada dua nak transmit. Tapi sama juga tu. Dua-dua transmit. Macam mana nak buat? Dia akan ada tak serentak? A dengan B nak transmit serentak. Dia tengah check. Okay, sekarang adalah idle. Maksudnya medium tu ready untuk transmit. Betul kan?
Betul sir. Okay, so apa jadi bila dua-dua sense benda tu adalah idle dan dia akan hantar? So dia akan send message. So ini pun send message sebab serentak kan. Okay, sebab dia dua-dua send message idle, serentak, and then akan jadi congest kat sini lah. Akan ada congest, akan ada pelanggaran dia panggil apa? Maksudnya trafik kita Ada collision. collision, ada collision lah. Betul tak? Okay, ada collision. Okay. Alright. So susah sebab tu kita kata dia bagi with IFS. So maksudnya kita ada masa lagi, tambah lagi masa sebelum submit. So maksudnya dua-dua dah sense ada ni. So dia akan apa nama, gambar apa ni? Jam randik. Jadi tak? Dan dia ada masa untuk nak ni. Okay, so bila dua-dua dia kena tunggu, maksudnya bila kosong, bila kata dah clear, and then dia wait lagi, lepas tu bawang dia orang transmit. Betul tak? Okay. Akan berlaku macam tadi tak? Collision. Tak ada kan sir. So, Sebab dua-dua tengok kosong, kemudian dua-dua tunggu. Betul tak? Dua-dua tunggu. A dengan B tunggu. Okey, memang tak ada siapa hantar. Lepas tu dua-dua akan submit lah. Submit. So akan berlaku collision tak? kalau nampak dua-dua macam- submit serentak memang collision ni. Nampak macam akan berlaku collision. Kan, sebab dia submit serentak. Tapi hakikatnya nak dapat serentak tu adalah sangat susah. Kenapa nak dapat serentak tu susah? Siapa tahu? Sebab sender tu ada masa-masa yang tertentu untuk dia mula untuk transmit message dia. So mungkin ada slightly chance untuk submit serentak, tapi mostly bagi saya mungkin setiap sender tu ada time yang berlainan. So Ada time lain-lain. untuk dia transmit. Okay, good try. Maksudnya tetap nampak macam ada beza sikit kan. Okay, dah hampir dah tu kan. Okay, nak dapat serentak, betul-betul serentak tu sangat jarang lah berlaku, because kita punya, ini jam randik saya kan. Jam randik saya ni masa. Okay, masa dalam networking kira dalam bentuk apa? Measure by what? Millisecond kan sir? Millisecond. Kan, millisecond tu 1/1000 second. Nampak tak? Dia mesti ada slightly different juga. Nampak tak? Dia akan ada slightly different. Sebab kita measure tu dalam IFSS ni dalam kemungkinan dalam millisecond ataupun lagi teruk dalam microsecond. 1 per million. Betul tak? 1 per million second. Takkanlah ada, mesti ada lah yang orang panggil different, dia mesti ada dalam 2 microsecond. Paling common lah kan. Maksudnya mesti ada juga. Bila kita wait IFS tu, maksudnya dia akan ada juga berlaku different dia sikit kat situ. Nampak tak? Dia ada bagi masa chances untuk next untuk submit lah kan. Okay. Dengan lain-lain dengan kita punya traffic kita, ni yang pertama, kemungkinan besar sebab tu
Yang sebab kedua mungkin sebab kalau kamu capture traffic, kamu selalu capture traffic pakai apa? Pernah capture traffic pakai apa? Wireshark. Wireshark kan? Wireshark. Wireshark nak jumpa 1 second yang idle pun susah, betul tak? Itu dalam wired kan? Sebelum ni kamu buat dalam wired, betul tak? Apatah lagi dalam wired. Wireless. Wireless maksudnya sentiasa trafik dia sentiasa ada keluar masuk kan. Kalau ada device lah kan, kalau ada device dia tak berhenti kan, macam tak berhenti kan. Lain lah kalau tempat tu memang tak ada siapa-siapa, memang cerita lain lah kan. Ni kalau tempat tu memang ada pengguna, host, selalunya trafik dia sangat sibuk lah. Alright. Boleh ya? Boleh ya? Boleh, sir. Alright. Boleh, sir. Okay. So, kalau betul-betul idle 2 kali dah tunggu, so dia akan transmit frame lah. Okay, kalau ada lagi frame nak transmit, maksudnya 1 frame tak cukup, nak hantar banyak, so dia akan repeat proses yang sama. Okay, ini kalau kata ada tengah dia nak hantar tapi masih ada orang pakai, so dia kena tunggu sampai habis. Dah habis, dia kena buat macam ni. Kan? And then sini dia ada skip algorithm dia kena buat. Exponential backoff while medium idle, baru dia boleh transmit. So yang ni kena ada 3 kali tunggu. Yang ni 2 kali tunggu. Betul tak? Ni 1, 2. Ni 1, 2, 3. Nampak? 4 lah. Ini 4. Sekali dengan kena tunggu transmission habis. Maksud saya tunggu ni lah. Tunggu yang idle ni kan. Tunggu yang idle 3 lah. Okay. Okay. Okay, ni apa ni? SIFS. Ni kita tengok apa SIFS. Short Interface Frame, PCF Interference Space, DCF Interference Space. Okay. So revisit ni maksudnya benda ni kita pernah tengok dah sekali dulu dalam chapter sebelum ni. Okay. Ingat je tak nama-nama ni? SIFS, PIFS, DIFS. Saya tak masukkan dalam ni ya, dalam test. Nanti final naik lah kan. Okay, medium access mechanism. A station that wants to transmit must sense whether the medium is in use. If the medium is in use, the station must defer frame transmission until the medium is not in use. The station determines the state of the medium using 2 methods. Okay, physical sense dan juga virtual sense. So on physical sense, dia akan check the layer 1 physical layer. Okay, physical. PH1 ni physical layer to see whether a carrier is present. Okay, so kalau virtual sense dia akan use a virtual carrier sense function ataupun NAV. Kan? Okay, network allocation vector. Okay, example here dia tunjuk suppose Martha is sending to frame a George. Vivian also receive frame with NAV equal to 9 millisecond. Ni millisecond lah, bukan microsecond. So there's not attempt transmission until the NAV has decremented to 0. So 10 ni dia akan kurang 10, 9, 8, 7 dalam millisecond lah. Kan? Memang laju lah. Tak dan kan 10 millisecond kamu boleh kira. Boleh kira tak boleh kira kan? Kalau second tu boleh kira kan? 1, 2, 3. Tu second kan? Kalau 10, kalau millisecond boleh kira. Tak boleh kan? Per 1000 kan? Okay, note that station only detect NAV when the duration field value received greater than what is currently stored in their NAV. So NAV ni dia akan update pada semua orang lah kan. Alright. Dalam frame ni kat mana NAV ada tak? NAV ni bukan dalam frame. NAV ni semua orang kena ada dia punya macam database sendiri lah, kena update sendiri kan. Okay, so dia ada bagi dekat duration kat sini, dekat dalam frame yang ke 3, 4 lah, 3 dan ke 4 byte kan.
Okay, so di dalam duration ataupun diffuse. Number of microsecond, okay, millions of second, microsecond lah. Yang sini tulis millisecond kan. So sebenarnya number dalam microsecond. Okay, that the media is supposed to remain busy for transmission currently in progress. So kalau ada 2 byte boleh berapa microsecond? Siapa tahu? Cepat. Patut kena congak arah ni. 2 byte boleh ada berapa apa nama, dia boleh daripada kosong sampai berapa? Soalan saya faham tak? Siapa yang faham? Siapa faham soalan? Kalau kita ada 2 byte berapa bit? Ha? 16. 16 kan. So daripada kosong, semua kosong. Betul tak? Okay, sampailah semua satu ataupun kita kalau ada integer sinilah satu. Berapa ni? Siapa tahu? Dua byte. Kalau Ataupun inilah kan, ambil ni. Ambil yang ni. Yang ni sama dengan 4.2 billion betul? Saya dulu ajar microprocessor tu yang saya kena apa nombor-nombor ni kena ada kan. Okay, kalau 208 adalah 208 berapa? 65536 kan? 6536. To the power of programmer scientific. Right? 256 je lah. Dua kuasa 32 baru 4.2 bilion. Sorry. 2 kuasa 32. 2 kuasa 32 baru 4.2 bilion. Ilah tu. Kali ni 2 kuasa 16 kali 2 32 kan. Salah saya yang salah kan. 4.2 bilion ni 2 kuasa 32 ataupun sama dengan IPv4. Teringat balik lah kan. So maksudnya 65536 lah jawapan dia kan. 2 kuasa 16 65536. So kita boleh support sampai 65536. Alright. So macam port jugalah kan. Port number kan 65536. So maksudnya 2 byte. So kalau bila sebut 2 byte, so kita boleh masuk sampai 655 3 6. Okay. Kalau 65536 maksudnya berapa second? Sama dengan 65 millisecond, betul tak? 65.536 millisecond. Sebab dia dalam microsecond. Mana? Ni kan? Faham tak? The maximum number kita boleh isi adalah 65536. Kalau kata dia adalah integer lah. Maksudnya kita ambil 1000 kan. Kan? Okay, maksudnya dia boleh pergi 65536. Ataupun kalau kata dia boleh pakai yang satu kat depan tu. So 2 kuasa 17. 2 kuasa 17 tolak 1. Tolak 1. 131. 131071. Sama ada 2 1301 071. Kalau dia ambil semua ni lah. Kalau sini semua satu kan.
Dia boleh pergi takat tu nombor. Kalau ini maksud je 131071 sama dengan 0.1 second. Betul tak? Kan? So maksudnya 131071 microsecond. So kamu tukarkan kepada second dapat apa? Dapat tak ni? 0.131071. Million betul kan? Kalau 1 juta baru sama dengan 1 second. Kalau microsecond. 1 juta baru sampai 1 second. So tak sampai kan? Tak sampai 1 juta, 131,000. So dia boleh pergi 0.1 second. Kita nak kira dalam 0.1 second sampai 0.1.0 second pun, ataupun sampai 0.9 second pun tak boleh kan laju kan? Apatah lagi kalau 1 per juta ni kan. Okay, so ini sebab saya suka matematik, tu yang saya suka kira tu. Nak tengok betapa lajunya nama apa? Dalam network ni kan, network ni, dalam microsecond. That's why kita sebut tadi susah nak jumpa yang serentak, betul-betul serentak kan. Mesti ada glitch sikit kan antara microsecond lah. Microsecond kot kan. Okay. So disimpan kat sini untuk apa? So expected to remain busy to transmission current in progress. Transmission device set the duration time in microsecond, include time to transmit the frame to AP ataupun returning SCK. Untuk apa dia buat benda ni? Untuk apa NAV ni? Kadang-kadang kita ada nak masukkan tambahan masa untuk transmit this frame to AP, ataupun nak tunggu ACK, ada jawab ACK, ataupun time in between frame, ataupun IS. So all station monitor this field, the station update the NAV, network allocation vector. So maksudnya komputer yang ada network, dia memang tak berhentilah buat kerja kan. Nak kena update sentiasa NAV. Okay, kat sini kita ada DCF lah, Distributed Coordination Function. So transmitter station must wait a specific amount of time after the medium becomes available. So this time value is known as the DCF interframe space. Asal dia kecil balik ya. Kenapa kecil ni? Sebab saya pakai ni ke? Pakai calculator tu jadi kecil. Sekejap, ada lecture duduk sembang lah kan. Okey, tutup dulu. Kat mana tadi? Okey, yang sebelum ni kita tengok slide sebelum ni kita tengok IFS. Kan? Okey, kita tengok ni DCF interference space pula, DIFS. So ada IFS interference space tapi dia tambah DCF. Kan? So jadi DIFS. D stand for DCF. Betul? Akronim dia kan? Yang tadi kita tengok IFS kan? Alright. So kemudian kita ada DIFS. D ini adalah DCF. Kan? DCF sendiri pun adalah akronim juga. Betul tak? Kan? DCF akronim kepada apa? Ada tulis ni. Distributed Coordination Function. Ini adalah, dia tak buat DCF IFS. Kan? Dia panggil DIFS. Patutnya letak je lah DCF IFS kan. Senang faham. Mungkin panjang juga kan. DC5. DC5. Okey, apa yang ada kat sini?
Transmitting station must wait a specific amount of time, betul? Okay, after the medium become available. The time value is known as DCF IFS. Macam tadi ada IFS. Once the IF interval elapsed, the medium become available for station access connection contention. Okay, so nampak ada IFS, lepas tu ni, lepas tu ada exponential and then transmit. So DCF IFS. Okay. Okay, contoh kat sini Vivian and Josh might want to transmit frame when Martha's transmission is complete. So both stations should have the same NAV value and both will physically sense when the medium is idle. There is a high probability that both stations will attempt to transmit when the medium becomes idle, causing a collision. Okay, macam kita cerita tadi lah kan. Okay. To avoid this station, DCF use a random backoff timer. Dia punya algorithm dia random backoff timer. So apa random backoff timer buat ni? So dia akan randomly. So this algorithm randomly select a value from 0 to contention windows. Okay, so kemudian Vivian ready to transmit. Her NAV timer has decremented to 0 and the physical also indicate the medium is idle. So Vivian select the random backoff time and waits the selected number of slot time before transmitting. So after 4 times pass, Vivian can transmit. But what if Josh station has a random backoff time of 2 times slot? So kalau Josh pula yang ada random backoff time, ada 2 slot, macam mana pula? So Vivian akan update her NAV with that new value. Okay. Kan Vivian dah tadi kan, dia akan select mana dia. The Vivian must wait her NAV to decrement to 0 and her physical to report that the physical medium there to report that the medium is available again before she can resume her backoff. So in this example, Vivian must wait an additional 2 slot time before attempting transmit. Okay, so macam saya cerita tadi ada kena tunggu 2 kali ataupun 3 kali. So Vivian tadi adalah tunggu 2 kali itu sebenarnya adalah termasuk inilah, termasuk ini adalah jadi 3 kali lah. So dia ada 2 kali. 2 kali. Okay. Okay. So habis medium access mechanism IFS. Ada soalan? Tak ada sir. Boleh je. Okay, good. So next chapter 5, in chapter 5, last subtopic introduction to MANET. So ataupun mobile ad hoc networks. Okay, mobile ad hoc networks. Okay, also known as MANET lah, kan. Okay, pronunciation saya tak pasti sebab tak pernah jumpa dengan orang yang sembang. Saya kena aja baca daripada pembacaan saya panggil MANET lah, saya tak panggil MANET kan. Kalau kata ada kan, kita tengok. Translate Google. Ada tak? Ada English panggil MANET tak? Manet. 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 MANET nama dia. Tak ada bunyi T pun. Manet. Manet. Kan. Maksud apa ni? Ke dia ada maksud lain? Ini ke? Ini obo-obo. Siapa yang jadi obo-obo itu? Melati kan? Melati jadi obo-obo. Kenal Melati? Kamu kenal Melati? Kumpulan Tiro. Oh, kamu tak layan. Okay. MANET ataupun MANET lah. Saya panggil MANET lah. Kita bahasa Melayu senang kan. Pronunciation Melayu. Okay lah kan. Dekat US pun pronunciation pun dia ikut ada slang dia juga kan. Ataupun orang panggil apa? Slang orang putih panggil apa? Macam Mexico dia punya English dia lain kan.
kan. China there is line Accent. lain. Accent kan. Okay. Bukan vaksin kan, accent ACCENT kan. Betul. Betul. Kan. Saya suka dengar yang geng-geng Mexico cakap kan. Kalau negro lain pula kan. Negro boleh sebut negro pula. Orang kulit hitam kan. Negro lah kan. Nak panggil apa dia orang? Tak tahu. Itulah kot kan. Negro boleh sebut kan. Nigger yang dia orang marah kan. Betul? Sebut nigger yang dia orang marah kan. Apa maksud tak tahu kan. Okay. Negro okey kot kan. Main Malaysia pun orang panggil apa? Awang hitam, pak hitam panggil negro juga kan. Okay, so introduction to MANET. Wireless networks can be divided into fundamental categories. So first one is infrastructure based. So use fixed base station infrastructure, for example AP, which are responsible for coordinating communication between the mobile host or nodes. So for example, the cellular networks are infrastructure based. Network built from PSTN backbone switches, MSCS, base station, and mobile host. Each node has its strict specifically responsibility in the network. Wireless LAN typically also fall into this category. The second one, adalah infrastructure less ataupun ad hoc. Bahasa Melayu kita panggil apa ad hoc? Bidang terjun kan? Kan boleh boleh guna. Saya pun pakai ad hoc je. Kan. Bawa kerja ni terpaksa kan ad hoc kan. Kadang guna ad hoc lah kan ataupun bidang terjun lah, kena ganti je kan. Okay. So consist of mobile nodes, maksud temporary lah, betul tak? Dia bukan tugas asal, bukan hakiki lah kan. Okay. Consist of mobile nodes which communicate with each other through wireless medium without any fixed infrastructure. So tak perlu pakai AP dah, semua orang ada wireless dan boleh sense, masing-masing boleh connect. So for example, two PC equipped with wireless adapter card can set up independent network whether they are within range of one another. This is a mobile ad hoc network, MANET, so a network constructed for a special purpose. So simplest example, laptops in a conference room, a single ad hoc network. Okay, so kita guna MANET ni. Inilah kan, okay, dekat ad hoc network. So dia ada connection A, B, C, D tanpa guna wireless device yang lain, router, access point, apa lagi. Lepas tu wired punya ni tak ada kan. So dia totally on device host tu sendiri, betul tak? Cuba kalau kita tukar ni jadi kereta. Macam mana lukis kereta? Lama tak lukis kereta. Kan. Kereta zaman bila ni kan? Petak kan. Zaman sekarang tak petak macam mana? Kan. Kan. Okay. So so kita tukar jadi kenderaan, boleh tak? Sebab semua orang ada wireless ni, boleh on dia punya wireless kan? Ada handphone, rider apa nama rider apa ni? Food Panda ke? Dia on dia punya wifi kan? So dia boleh connect. Kan? So yang ini pun ada dia punya nama apa? Ada dia punya research dia. Macam mana nak connect dengan ni? So daripada konsep MANET ni, OneNet kan? V vehicle. Ada.
Bukan apa, kadang-kadang kalau kata kita boleh buat benda ni daripada magnet ni, banyaklah magnet yang orang nak buat banyak kan untuk apa nama dia ad hoc kan, kadang-kadang untuk pergi buat rescue. Rescue kalau kapal terbang hilang tu kita panggil apa? Apa nama? Tak ingat lah dia punya term dia. Lama tak guna. Emergency response apa? ER. Tak ingat lah. Search and rescue. Ha? Search and rescue. Search rescue. Searching, area rescue. Saya tak ingat lah. Dia adalah term dia, dia ada dia punya akronim dia. Kalau kita nak pergi kapal terbang hilang dulu kan, ada Australia apa semua yang nak pergi buat benda tu, nama dia kan tak ingat. So magnet lah kan boleh buat. Tapi kadang-kadang benda tu dah jadi magnet, nampak tak? Kan? Atas helikopter lah, dalam ambulans lah kan. Okay. So saya duk nampak yang seronok saya nampak adalah nak tengok trafik kan. Trafik maksudnya kalau boleh connect, so kita dalam 1 kilometer kita boleh tahu apa ada kat depan kan. Okay. Tapi nak buat magnet ni saya rasa nak buat macam ni better pakai yang GPS ataupun yang ni pakai wifi kan. Ini pakai wifi. Ataupun satu lagi pakai GSM kan. Ini lagi pantas kan. Maksudnya Waze, guna Waze ke apa-apa application ke kita boleh dapat detect ada apa kat depan kan. Kan. Kalau saya kata why not kita buat macam ni magnet, kita boleh detect ada apa kat depan kan. 1 kilometer boleh tahu. Rupanya tak perlu. Guna ini GSM dan GPS, satellite apa semua kan. Pun dah boleh dapat tahu bukan setakat 1 kilometer kan. Berkilo-kilometer pun dapat tahu kan. Yang ini limited kan. Maksudnya dia tak boleh putus kan. Tapi memang 1 kilometer macam mana nak buat hubung. Magnet kan. Okay. So benda ni saya rasa macam tak sesuai. So ini lebih sesuai ya. Okay. Okay, magnet. Kena cari fikir benda lain. Contohnya yang tadilah kan. Buat rescue apa nama action kan. Okey, dia boleh. Nama pun ad hoc kan, sekejap kan, bukan dia nak apa nama nak maintain benda tu sangat kan. Okey, so rescue selain daripada barang hilang, so disaster area nampak tak? Betul tak? Ni gambar ni kan. Ni kat mana ni? Oh, ingat tak waktu kes yang Palu tu, ingat tak? Palu di Palu. Tahu. Okay, LBGT kan? Baru announce dekat ni je, dia orang punya ada group LBGT sampai berapa puluh K terus kena kan. Maksudnya kalau buat jahat pun janganlah apa nama belagak sangat kan. Janganlah cara terang-terangan macam tu kan. Pergi expose, memang kena lah. Kan? Tuhan pun ada maha pengasih, maha penyayang kan. Tapi sampai dah tahap macam tu, bagi peringatan lah. Dia bukan bagi peringatan kat dia orang ni. Dia bagi peringatan kat kita. Kan? So, Tuhan bagi peringatan kat kita. Dia orang ni dah tak ada apa dah kan. Dah semua dah cabut nyawa dah kan. Dan tunggu pembalasan je lah. Yang kita ni yang jadi peringatan untuk kita. Alright. Ataupun sebab too expensive atau inconvenient untuk saya kan. Okay, remote last site and then there is no time to set up. Okay, so in military operation, tak sempat nak set up kan. Okay. Okay, magnet ni kalau military satu lagi saya nampak adalah kita tak nak ada fix ataupun kita tak nak maintainkan benda tu kan. Sebab kita main tempat dengan musuh kan. Sekejap-sekejap okey lah kan untuk kita punya network. Kalau kita dah ada satu fix, silap-silap
musuh boleh, enemy boleh hack, betul tak? Sekarang ni apa susah semua benda hack kan. Cerita baru yang ada hacking tu apa? Yang apa nama Wonder Woman hack tu. Cerita apa tu? Oh, kamu tak layan movie ya? Wonder Woman tahu kan Wonder Woman? Wonder tengok. Woman tahu. Tahu. Dia ada hack ke FBI ke mana? Dia lagi The Rock dengan apa nama Macam Fast and Furious je. Red bukan. Notice. Lagi bau. Red Notice. Ya betul Red Notice. Cerita hack-hacknya dia paling bau lah yang cerita hack-hack kan. Selepasnya apa? James Bond kan. James Bond tajuk tak mati kan, No Time to Die kan. Tapi mati dia. Ada yang tak tengok ni. Sorry. Sedih. Kan. First time tengok James Bond sedih kan, selalu sonok kan. Happy ending kan. Kan. Pandai ada orang twist kan. Okay. First time 007 tu bagi kat orang lain kan. Kan. Okay, problem challenge of manage without a central infrastructure, things become much difficult. So problem are due to lack of central entity for organization available. Without a central entity like a base station, participants must organize themselves into a network self-organization, so pertains to among others. So medium access control, no base station can assign transmission resources must be decided in a distributed fashion. So we're finding a route from one participant to another. And then problem lain adalah limited range of wireless communication. So for many scenarios, communication with peers outside immediate communication range is required. So direct communication limited because of distant obstacle. Kan? Mobility pun main peranan. So okay, so in many ataupun not all lah network application participant move around, direct communication limited because of distant obstacle. So saya ada student saya dulu, dia FYP dia nak buat clustering IoT. Saya kata apa benda nak buat clustering IoT kan? Buat menyusah kan? Maksudnya Raspberry Pi tu ada sampai 3 sampai 4. Satu dia buat sebagai load balancer lah. Kan, so ni server web server. Saya tak kenapa nak buat clustering IoT kan. Kalau nak buat server betul-betul, tak payah buat kat IoT kan, pergi buat kat bilik server kan. Ada kata mahal kan, sebab mahal. Faktor mahal tu alah tak payah ni, kalau ini dengan PC, ambil PC satu tak payah cluster kan. Dah sama performance, betul tak? Clustering nak fikir benda ni lagi. Ini dah sebab dia clustering, dia murah kan. Raspberry tu pun paling murah kan. Tapi bila kena beli banyak macam ni, sampai 4 biji ni dah jadi mahal balik, betul tak? Jadi mahal ni, baik kita beli komputer sebiji buat server. Tak payahlah buat clustering IoT. Okay. So, and then saya kalah sebab dia kata mobility. Okay. Kita nak buat dulu nama apa yang nyanyi tu? Voice ke? Dalam UiTM apa? UiTM Voice ke apa? Pertandingan nyanyi tu apa? Ada tak arah ni Jasin ni? Saya tak pasti rasa. Luman MPP yang macam warisan tu, ada tandingan nyanyi tu panggil apa? Tak ada. Warisan. Warisan kan. Ada sebelum warisan tu ada Voice ke nama? Saya tak ingat lah, macam dia nak cari penyanyi lah UiTM kan. Okey.
Okay, so dia buat untuk tu. Dia punya dia punya FYP dia yang ni. Tapi bila dia buat untuk macam warisan tadi kan, untuk tandingan nyanyian, so dia buat sistem e-voting. Simple je. Untuk maksudnya bila penyanyi tu ada, masa tu boleh face to face kan. So siapa bila dia dah menyanyi, kita boleh undi. Nampak tak? Kita boleh undi. Okay, benda tu dekat auditorium kita. So dia bawa server ni, clustering ni, pergi auditorium, dia siap buat sistem ni, kan? So bila ada clustering ni, maksudnya orang boleh mengundi tanpa rasa network tu slow. Sebab yelah web server pakai Raspberry Pi kan. Kalau seorang bolehlah nak connect kan. Ini dalam Audi beratus orang, betul tak? Kan? Yang duduk kat tangga lagi, yang nak apa nama? Nak mengundi pakai phone kan. Maksudnya bila ada clustering, dia ada load balancer, yang ni tolong buat kerja, ni tolong buat kerja kan. Okay. So benda tu sekejap saja. Maksudnya ad hoc lah kan, ad hoc. Nak ada pun 1 sem sekali je kan, 1 sem sekali je kan. So memang tak logik dah kita pakai physical server. Nampak tak? Nampak tak tu? Dan benda tu dia boleh tukar tempat. Kata nak buat dekat Audi kan. Tiba-tiba dia pergi buat dekat apa nama PPPP. Boleh jadi kita tak? Bila ada macam ni, dia ada masalah tak? Dia tak ada masalah. Nak tempat kat sini boleh, nak pergi buat sini pun boleh, nak pergi buat padang semujuk pun boleh kan. Sebab dia adalah mobility. Nampak tak tu? Oh, saya tahu. Bagus lah, dia punya signifikan dia tu memang signifikan. So yang ini sayang betul dia buat ni. Patutnya ada student nama apa tu? Ini dah student 251 dah boleh guna dah dia punya satu tajuk FYP combine dengan dia yang ni. So dia dalam ni dia tak cerita pun dalam FYP dia. Dan dia cerita yang ni je. So alhamdulillah dia dapat best project lah kan. Berbaloi lah kan. Sebab dia ada signifikan dia. Sebab saya tak boleh fikir kenapa nak buat clustering IoT kan. Kenapa nak beli Raspberry Pi banyak-banyak kan. Kan. Konon-kononnya murah, tapi bila kita beli clustering ni dia akan jadi banyak lah kan, jadi mahal balik. Sebab kita pakai PC je buat server kan. Rupanya ni dia ada reason yang saya okey lah kan, boleh terima lah. Saya suka macam tu. Bila ada student yang argue, saya kata tak boleh, dia kata tak, saya nak buat juga kan, sebab ada sebab lain kan. Last saya okey, kamu buat dulu, kita configure out apa benda yang nak boleh ni punya ada signifikan dia kan. Mobility ad hoc dah tentu ad hoc kan. Tandingan tu nak set up bila? 1 sem sekali je kan, ataupun setahun sekali je. Kalau dia tak buat clustering, memang jam lah kan. Mana muat, mana Raspberry Pi boleh terima sampai 300 orang serentak nak mengundi kan, tak boleh. Ada sebab lah. Yang bestnya dia buat kotak cantik kan. Dia buat kotak cantik, buat clustering, bubur glasses kan. Bukan kaca, apa nama, plastik je. So boleh nampak lah dia punya working tool dia tu, clustering dia. Okay. So mobility in many not all ad hoc network application possible move around atau direct communication limited because of distance obstacle mobility. So challenge lain adalah battery operated entities. So in many ataupun all ad hoc network application participant move around, so energy efficient networking protocol. Okay. So beza dengan yang lain-lain adalah battery operated entity. Maksudnya power consuming kan, power consuming. Maksudnya kita based on power, kita nak jimatkan tenaga kan. Okay, energy efficient
Okay, untuk networking protocol because it use multi-hop routes with low energy consumption, energy bit. So it will take available battery capacity of devices into account. So kadang-kadang kita nak buat sense kebakaran. Hutan Malaysia tak ada masalah terbakar sangat. Hutan dekat overseas yang baru ni kat Australia betul tak terbakar? Hutan kan? Bila hutan terbakar, dia orang kata nak implement IoT dekat pokok kan, boleh send haba kan. Maksudnya bukan setiap pokok lah, satu dia boleh send haba berapa range berapa meter, so selang pokok ke, selang 3 ke. So maksudnya dia boleh bagi dia boleh bagi information lah dekat orang yang kat luar ni kan. Daripada hutan tu boleh bagi information kan. Sebab kita ada letak IoT dekat ni, ada sensor dekat hutan. So boleh dapat information lah, notification. Kalau ada haba kan, dia boleh send haba ada kebakaran, so dia boleh buat. So masalah masalah dia tadi apa? Ni satu kan, range wireless communication. Kalau hutan kan tak ada network, betul tak? Kan, okey. Yang kedua mobility kan. Maksudnya pokok ada yang pokok baru, ada pokok lama, nampak tak? Dia akan bertambah ataupun berkurang. Nampak tak? Benda tu akan bertambah ataupun berkurang kan pokok. Mungkin bukan setahun sekali pun, tapi mungkin dalam 5 tahun sekali mungkin akan ada kedudukan geografika yang berbeza, betul tak? Ada nak kena tambah pokok lain, pokok yang lama kata dah tak ni, okey. Dan yang paling mustahak adalah bila dalam hutan, so yang penting adalah battery operated. Yelah nak mana nak tarik current, nak bubuh sensor kat sini, betul tak? At least dia based on battery operated. So bila kita fikir kalau ada connect dengan satellite ke, GPS ke, agak-agak bateri cepat habis tak? Handphone kamu on saja GPS, bateri cepat habis tak? Of course habis je. Perasan kan dia beza dengan buka wifi, buka GSM kan? Kan, okey. So GSM yang latest ni lah yang save bateri sikit kan, GSM latest ni bateri save sikit lah kan, okey. Tambah-tambah 5G lagi bateri save kan. Okay, semakin semakin generasi baru semakin save bateri. Okay, berbanding dengan GPS, wireless mungkin tak terasa sangat lah kan. Wi-Fi mungkin tak terasa sangat. Okay, so kita boleh pakai ni lah, battery operated. So kita tak pakai GPS, kita tak pakai Wi-Fi, kita tak pakai GSM. Kita boleh pakai apa? Yang bateri rendah. Power consumption dia tinggi. Power consumption dia rendah. Tinggi ke rendah? Yang jimat tenaga lah kan. Energy efficient, siapa tahu? Okay, salah satunya kita boleh guna Zigbee lah. Memang direka untuk this one. Kan? Bateri paling kecil kamu nak tengok besar mana? Bateri bulat lah ke bateri petak? Ataupun Bulat. Bateri bulat kan? Bateri jam. Bateri jam kan paling kecil kan? Boleh tahan berapa lama? Lama lah. Bertahun-tahun kan? Lama. Okay, ada bateri paling kecil lagi. Okay, dia cucuk dalam microchip dalam vaksin. Ni lagi kecil, orang tak nampak. Okay, ni agenda Yahudi kan, lagi kecil bateri.
Kalau bateri silinder ni kamu pun tengok paling kecil apa? A kan? Betul sir. Kamu tengok A. Tak. Saya baru beli baru ni. 4 kali A, RM15. Itu pun tak ada dekat pasar raya. Beli dekat apa nama, saya beli 4 kali A di apa nama TMT, Thunder Mesh Teknologi. Thunder Mesh, tahu kan Thunder Mesh? Kedai komputer. Ada. Ada satu lagi saya salah beli. Berapa A tau? Saya bawa tu. Tak ingat lah. Okey, 27A. Nampak? Bateri silinder. Mana? Tak nampak ah. Sebab dia punya saya pakai apa? Transferring background kan. Okey, nampak? Nampak sir, nampak. Kan, bateri silinder kecil ni. Kan? Dah lah pendek kan? Pendek daripada ini salah beli. Saya ingatkan ni, rupanya saya kena beli yang 4 kali A tu. Yang ni 27A kan? LR27A. Guna untuk apa tak tahu lah. Kan? Kalau dulu waktu zaman-zaman sebelum ada iPod, iPhone, apa nama, handphone dulu, kita orang pakai Walkman tau. Walkman. Yang dengar kat telinga ni. Oh. Tahu. Kalau beli Walkman Sony, dia pelik-pelik. Dia punya bateri dia pelik-pelik. Kan? Tak ada ikut standard size, tak ikut standard pasar kat kedai-kedai biasa memang tak jumpa. Kan? Alright. So, kembali kepada network, Manet. So, host movement frequent and topology change frequent. Bukan setakat host saja movement frequent. Topology pun also change frequent. So, no cellular infrastructure. Dia ada multi-hop wireless links. So, data must be routed via intermediate nodes. So, nodes to nodes kena intermediate. Ada intermediate. So, A nak pergi B, dia kena pass macam saya cerita tadi ada kereta banyak kan. Vehicle kan. Right? So, may need to traverse multiple link to reach destination. Ataupun mobility causes route changes. So, dia boleh berubah. So, protokol yang dipakai adalah Mobile Ad Hoc Networks Routing Protocol. So, Ad Hoc Networks require efficient routing protocol because determining successful routing paths and delivering message in a decentralized environment where network topology fluctuates is not a well-defined problem. So, optimal route at a certain time may not work seconds later. So, discussed below are the 3 categories that existing ad hoc network routing protocol fall into: table-driven protocols, on-demand protocols, and hybrid protocols. Okay, so ada 3: table-driven protocol, demand protocol, and hybrid protocol. So, nama-nama dia ada. Okay, untuk table-driven protocol ada boleh guna DS, DV, WRP, STAR, STAR. Okay, on-demand protocol ada ABSR, DSR, AODV, TORA kan. Okay, so siapa yang datang lagi? TORA datang lagi kan. Okay, hybrid protocol ada contoh ZRP. Table-driven routing protocol also known as a proactive routing protocol ataupun algorithm. Because each node to maintain one or more tables to store routing information
Each node use routing information to store the location information of other nodes in the network, and this information is then used to move data among different nodes in the network. Have lower latencies since routes are maintained at all times. So the advantages: respective amount of data for maintenance and slow reaction on restructuring and failures. This is a table-driven routing protocol. Next, on demand routing protocol. Okay, so establish route only when required to route data packets, or we call a reactive protocol. So on-demand route discovery by flooding the network with route request packet have longer transmission delays. So this advantage of on-demand routing protocol is high latency time in route finding. Also, flooding can lead to network clogging. And last, hybrid routing protocol. So combine proactive and reactive protocol to try and exploit their strengths. Divide the network into zones and use one protocol within the zone and another between them. So dia punya disadvantage dia apa? Disadvantage dia yang kedua-dua tadi lah kan. Okay, so tapi dia cuba selesaikan masalah yang ini, tapi dia hybrid dengan yang ini. Kerana kalau dia ada masalah yang ini, so dia hybridkan dengan table driven.